Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati Asy-Syaikh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahman Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya, tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Hudan lil muttaqin, ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Suratul Baqarah, lembu betina, surah yang kedua, pada ayat 1 dan 2 daripada 286 ayat pada juzuk yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadaratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Risalatut Tauhid. Tak ada dah kitab? Raya hilang kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf dan juga Syekh Umar Yusuf. Yang moga-moga dengan pengajian kitab kita ini akan menambahkan lagi keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka moga-moga harapan kita, iman dan takwa inilah dapat kita sempurnakan, kita fahamkan, sehinggalah kita layak menjadi tetamu Allah nanti di dalam syurganya di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, totok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru,
ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab kita. Berhenti kat mana? Ya? Tak dengar? Rohingya? Apa dia? Ha? Lembu betina? Lembu betina pula. Lembu betina tu suratul Baqarah. Kita sambung ke Alhamdulillah. Saya tanda, tapi saja nak test ya. Mana kita? Baik. Jadi kita sambung kitab kita ni, masih lagi di bahagian muqaddimah. Tak payah silap banyak sangat di depan sekali. Bahagian Alhamdulillah, baru mula itu. Lepas tu banyak kali saya tak datang kan. Minta maaf lah sebab bertembung macam-macam program. Lepas tu kita raya. Lepas tu baru ni lah sambung pula. Sambung pun kita tukar hari. Dulu kita hari Ahad, jadi kita tukar jadi hari ni hari Rabu. Kan? Hari Rabu. Hari Rabu minggu ketiga. Jadi tiap-tiap kali Rabu minggu ketiga, pengajian kitab kita ni lah, kitab Risalah Tauhid, Risalatut Tauhid. Nah. Baik, kita nak sambung, saya baca dulu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, alhamdulillahilladzi tafarda bil wahdaniyah wa tunazzahu an musyabahatil hawadithi fi nu'utihil azaliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil muwahhidin wa safwatin rabbal alamin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Faham? Faham habis ya? Ada terror, faham? Baik. Kita tengok. Baik, kita sambung ni, iaitu kalimah seterusnya, iaitu kalimah Alhamdulillah. Alhamdulillah ni nama dia Hamdalah. Dia setiap zikir ataupun kalimah-kalimah tertentu di dalam agama kita ni, dia ada nama. Memanglah setiap satu pun ada nama. Kullu syai', setiap suatu itu pasti ada nama. Tiang, ada nama tiang, kan? Sejadah, meja, apatah lagi kita orang. Maka nak dalam istilah-istilah, kataan-kataan di dalam zikir ataupun kalimah-kalimah tertentu di dalam agama kita ni, dia ada nama. Bismillahirrahmanirrahim tu nama dia basmalah. Ingat tak lagi? Ke telan lemang dah, tak ingat dah. Ada. Bismillahirrahmanirrahim penuh itu dipanggil basmalah. Tapi kalau bismillah sahaja, dia tak panggil basmalah, dia panggil tasmiyah. Itu nama dia. Ada. Kalau alhamdulillah pula, nama dia apa? Hamdalah. Hamdalah pun dia, tahmid pun dia. Tahmid pun dia, hamdalah pun dia. Kalau subhanallah, orang panggil apa? Tasbih. Kalau Allahu Akbar, takbir. Lagi apa? La ilaha illallah, orang panggil apa? Tahlil. Pandai tu. Nah, sebab benda ni benda basic. Kalau kita orang Islam tak tahu, malulah. Macam mana kita ngaku Islam, benda-benda asas ni pun tak tahu. Gitu.
Baik, jadi alhamdulillah namanya hamdalah ataupun tahmid. Dua-dua pun boleh. Tahmid pun boleh, hamdalah pun boleh. Dia singkatkan. Baik, jadi kita nak hurai tengok malam ni kalimah tu. Alhamdulillah tu sendiri. Kalau sempat kita sambunglah yang lain-lain. Kalau tak sempat alhamdulillah saja malam ni. Baik. Alhamdulillah ni kita ambil, alhamdulillah ni dia ada berapa patah perkataan? Cuba try. Dua. Salah. Dia kuliah gini, ni orang cakap apa, tak lena. Ada dua komunikasi. Kan saya pompang, dia hangguk gitu. Hangguk senyap. Ada. Jadi gini, boleh. Tak faham boleh tanya. Ada. Kita belajar. Ni bukan ceramah umum, ni pengajian. Kita kuliah. Ada. Baik. Jadi sebenarnya ada 3 patah perkataan. Iaitu yang pertama, kataan pertama alhamdu. Kataan kedua li je. Kataan ketiga Allah. Alhamdu li Allah. Macam tu. Tapi bila digabungkan tak adalah bunyinya alhamdulillah Allah, alhamdulillah. Sebab dia ada sabdu situ. Baik. Jadi kita nak hurai satu-satu kataan tu. Pertama sekali alhamdu. Alhamdu ni asal kataan dia hamdun. Ha mim dal, hamdun. Hamdun ni makna apa? Maknanya puji. Puji. Untuk pengetahuan kita, kebiasaan perkataan Arab itu, isim dia, kata nama dia tu selalunya datang daripada 3 huruf. Dipanggil sulasi mujarrad. Biasanya 3 huruf. Sama tak? Ha mim dal 3 huruf. Sama macam duduk, jalasa duduk, daraba pukul, nasara tolong. Semuanya banyaknya 3 huruf. Yang kita jumpa kataan-kataan dalam Quran atau hadis dia lebih pada 3 huruf, itu sebenarnya asalnya 3 huruf tak? Tapi dia jadi dipanggil, kalau tata bahasa Melayu kita panggil kata terbitan. Macam minum jadi meminum, diminum. Tu ditambah-tambah. Sebab dia tengok pada penggunaan ayat tersebut. Begitu jugalah asalnya hamdun sahaja. Hamdun tu bermakna puji. Baik. Hukum bahasa Arab, kalau ada alif lam maka tak boleh ada tanwin. Kalau tidak ada alif lam mesti kena ada tanwin. Jadi kalau kita buang alif lam dia jadi hamdun. Tapi kalau kita nak buh alif lam maka dia jadi alhamdu. Tak boleh alhamdun, tak boleh. Tanwin tu kena hilang. Itu kaedah bahasa Arab. Tak apa, pelan-pelan kita belajar. Bukan nak suruh hafal benda ni, tapi kita pernah dengar. Jadi biasa dengar ni, ustaz pernah kata dulu. Jadi makna kata itu panggil knowledge. Itu panggil pengetahuan. Jadi retilah gak sikit-sikit. Kan? Baik. Dah apa beza ada alif lam dengan tak ada alif lam? Ke saja nak bagi sedap? Dia bukan nak kira nak bagi sedap. Okey, yang ada alif lam itu maksudnya dikhususkan. Yang tidak ada alif lam itu maksudnya tidak dikhususkan. Maknanya berbentuk umum. Itu dalam istilah Arab dia dipanggil, kalau ada alif lam namanya isim ma'rifah, isim yang dikenal. Nama itu nama yang dikenal pasti siapa dia. Kalau yang tidak ada alif lam, yakni yang ada tanwin tadi tu, itu dipanggil isim nakirah. Nakirah ni maknanya umum. Okey. Jadi contoh, saya bagi contoh. Saya tak bubuh alif lam. Masjidun, tak ada alif lam. Mim sin jim dal. Masjidun, masjid lah. Kita sebut masjid. Kalau kita wakafkan dal tu. Tapi kalau bersambung jadi masjidun, ada tanwin. Sebab apa? Sebab alif lam tak ada. Jadi masjidun tu bermakna mana-mana masjid. Tak ditentukan mana-mana masjid. Jadi dia berbentuk umum. Boleh jadi masjid Setiawan, boleh jadi masjid Teping.
boleh jadi masjid wilayah, boleh jadi masjid Putrajaya, boleh jadi Masjidil Haram, boleh jadi Masjid Nabawi. Mana-mana masjid umum sahaja. Baitun, rumah. Mana-mana rumah. Maknanya perkataan tu membawa makna umum. Tetapi bila ditambah alif lam padanya, maka dia tak jadi umum. Dia jadi yang ditentukan atau yang dikhususkan. Contohnya al-masjidu, maknanya dia bukan masjid umum dah, dia jadi masjid itu. Itu tu yang dia maksudkan. Masjid mana? Jadi makna dah dikhususkan. Kalau baitun tadi bersama tak? Baitun rumah umum. Tapi kalau tambah alif lam, al-baitu, rumah itu. Rumah yang dia maksudkan. Rumah yang mana? Yang dia maksudkan. Jadi apa kaitannya dengan alhamdulillah ni? Okey, baik. Kalau tak ada alif lam, hamdun bermakna puji yang berbentuk umum. Mana puji tu pada siapa-siapa, tak kisah siapa pun. Tapi bila ada alif lam padanya, makna puji itu tertentu. Lepas tu kalau kita buka Quran, suratul Fatihah, kita tengok pada ayat ni, alhamdulillahirabbil alamin ni, tengok terjemahan ataupun tafsiran dalam kitab. Dia akan tulis segala puji tertentu. Ambil mana tertentu tu? Puji kita tahu ambil mana? Puji ambil kat hamdun. Tertentu ambil mana? Tertentu ambil pada alif lam. Maknanya puji itu bukan umum, puji itu dikhususkan. Pada siapa? Allah. Sebab tu ada juga ulama yang terjemah atau menafsir ayat tu, alhamdulillah tu, dengan makna segala puji hanya untuk Allah. Sebab apa? Hanya sebab alif lam tadi. Mana hanya Allah sahaja yang layak dipuji. Yang layak dipuji, yang layak menerima puji. Kita tak layak. Kita tak layak. Betul ke kita layak dipuji? Contoh nak puji apa? Nak puji pandai. Betul ke dia pandai? Kan? Dia pandai benda yang dia tahu. Memang dia pandai. Benda dia tak tahu pandai tak? Dia pandai bawa motor. Memang bawa motor suruh bawa lori. Lori tak erti bodoh tak tu? Bukan pandai. Dia pandai satu bahagian, bodoh satu bahagian. Tu kita. Kan? Allah pandai segala-galanya. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Tu. Kan? Sebab tu Allah layak bersifat dengan sifat sombong. Lepas tu ulama kata sombong itu selendang Tuhan. Bukanlah Allah pakai selendang, dah. Maksudnya sombong tu kepunyaan Allah, sifatnya Allah. Kata, apa ustaz cakap macam tu? Dah, faham dulu makna sombong. Jangan kita faham sombong tu jahat. Tapi faham apa erti sombong. Apa makna sombong? Makna sombong tak ada siapa boleh lawan dia. Kenapa? Kita nak sombong dengan ilmu kita. Pandai sangat ke kita? Ada orang lebih tahu daripada kita? Lebih alim daripada kita? Kita nak sombong kekuasaan kita. Kuasa takat mana sangat baru jadi ketua kampung ya. Nah, ada orang atas lagi ya. Kalau dia jadi raja pun, ingat dia paling atas dah. Dah. Dia mati lagi raja lagi tak? Orang panggil almarhum. Ada kuasa lagi? Tak ada kuasa. Dah duduk senyap dalam tanah tu, senyap. Kan? Tu. Dah kat mana hebatnya? Dah. Allah tak ada siapa boleh lawan. Maka Allah layak sombong dengan ilmu dia. Sebab apa? Tak ada siapa boleh lawan ilmunya Allah. Betul tak? Hatta baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bila ditanya oleh sahabat, bilakah berlakunya kiamat? Nabi kata hanya Allah sahaja yang tahu. Aku cuma diberitahu terjadinya pada hari Jumaat. Tu sahaja. Tapi Jumaat mana satu? Nabi pun tak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Ikut Allah nak jadi bila nak jadi Jumaat ni boleh. Tapi kalau boleh janganlah. Cepat. Tapi ikut Allah. Hak dia. Dia Tuhan. Tu kita kena faham. Kan? Tu dia. Baik. Jadi maknanya patutlah sebut alhamdulillah. Layak puji itu khas, khusus, hanya untuk Allah. Baik, nanti kita akan tengok satu-satu pula. Baik, selesai alhamdulillah. Jadi maknanya kita faham puji tertentu. Tertentu li Allah. Kalau kita perasan
tengok pada perkataan alhamdulillah ni, nama Allah tu tak ada alif, kan? Kalau orang mengaji dia tahu alif tu gimana. Kalau orang tak mengaji dia tambah, tinggal ni dia kata. Salah cetak gitu tu. Salah cetak tu mu salah cetak. Nah, alif tu ada tapi dia masuk dalam. Dia masuk dalam lam ha tu. Asalnya alhamdu, lam baris bawah li, lepas tu Allah. Li dengan Allah ni digabungkan. Bila digabungkan ditambah sabdu pada atas, no? Pada atas lam, jadi maknanya lah lillahi. Jadi lam dia masuk dalam tu. Bila masuk dalam, alif tu dihilangkan lah. Ada. Orang mengaji dia nampak. Oh, ada alif dalam tu. Nampak tak? Kalau tak nampak, P. Ramli kata pendek umur. Nampak. Kata. Kan? Itu. Baik. Jadi li tu apa makna li? Li tu maknanya untuk ataupun bagi. Nak buh kataan bagi pun boleh, nak buh kataan untuk pun boleh tak? Kemudian Allah lah nama Allah. Nama Allah ni Ismul A'zam, nama yang teragung. Nama bagi Tuhan. Nama bagi Tuhan yang bernama Allah. Alhamdulillah, kita gabungkan ketiga-tiganya, jadilah maknanya puji tertentu bagi Allah. Gitu. Tapi kalau kita tengok pada mana-mana terjemahan, dia akan kata segala. Persoalan timbul sekarang, segala tu pula dia ambil mana? Puji kita tahu, terjemah puji tu diambil daripada perkataan hamdun, tertentu ambil daripada alif lam, bagi ambil daripada li, Allah tak segala. Sebab dia terjemah segala. Apa makna segala tu? Baik, segala ni pula ulama hurai begini. Ulama kata puji ni dapat dipecahkan pada 4 bahagian. Puji ni dipecahkan pada 4 bahagian. Yang pertama, nama dia puji qadim bagi qadim. Qadim tu apa dia? Sagi kita hurai. Yang nak salin lah. Yang tak salin tak apa. Kan? Sebab Imam Syafi'i dulu pun tak salin. dah sungguh kan? Imam Syafi'i hebat dia Imam Syafi'i ni cerita sikit lah. Dia orang susah, sehingga kan di dalam riwayat cerita, dia nak beli kitab tak mampu. Nak beli kitab, nak mengaji agama ni, nak beli kitab, dia tak ada duit. Habis dia buat macam mana? Dia tanya tukang. Dia balik rumah dia tanya tukang. Depan rumah dia tu ada 2 tiang. Jadi dia tanya tukang, kalau aku cabut satu tiang, rumah ni kukuh lagi tak? Boleh tegak lagi tak? Tukang tengok kata boleh lagi, tiang ni kuat, dia kata. Dia pun cabut satu tiang, dia pergi jual. Dia jual tiang rumah dia, dapat duit beli kitab. Ada? Kita bukan suruh jual kereta ke motor nak beli kitab. Nampak? Tapi kita tak boleh beli ke? Kan? Kereta motor kita boleh beli, rumah boleh beli, sampai buat pinjaman. Nak kata punya mahal, sanggup beli. Kan? Tapi kitab agama yang hanya harga dia tak sampai RM10 pun. Ada RM2, ada yang RM3, ada yang RM5, ada mahal sikit RM8. Kan? Tapi kita tak boleh nak beli. Padahal tak payah kena buat loan, tak payah pergi bank. Nak buat pinjaman, nak beli kitab. RM8 ni. Gawan bank tu panggil pagat tu, ketuk dengan cota atas kepala. Padahal kita beli kereta yang mahal-mahal tu, motor mahal-mahal, rumah mahal-mahal, tak bawa masuk dalam kubur. Dan dia tak boleh bawa kita sampai syurga Allah. Tapi kitab kita beli ni, kan, ilmu dalam dia tu bawa sampai ke dalam kubur. Malah kitab ni boleh pandu kita sampai boleh masuk dalam syurga Allah. Ada. Sebab tu sebenarnya siapa yang sombong pada siapa? Allah yang sombong pada makhluk atau makhluk yang sombong pada Allah? Kan? Kata teruk dah kena malam ni. Siapa suruh lambat ambil kitab ni? Kan kena dah. Kan? Nak bagi faham. Supaya kita hargai kitab. Sebab ulama ni,
yang ada pada tuan-tuan tu yang telah dicetak semula oleh kilang. Dah canggih dah. Zaman dulu ni kitab lama. Kan? Tapi ni pun dah bahagian komputer dah. Kalau yang dulu lagi ditulis tangan. Ditulis tangan satu-satu ulama tulis. Saya nak tanya, ulama ni dia tulis kitab tulis tangan ni siapa suruh? Tak ada siapa-siapa suruh. Tapi sebab dia nak supaya anak cucu bangsa Melayu Islam takkan lupa Islam. Supaya kemah agama dia sampai bila-bila. Jangan hilang Islam di atas muka bumi ni. Kan? Supaya anak Melayu ni kekal Islam dia. Inilah jasa ulama-ulama dulu. Kita dijajah oleh puak-puak kafir 400 tahun lebih. 400 tahun lebih. Bukan 4 bulan, bukan 4 tahun. 400 tahun lebih. Lama. Kita merdeka tak sampai setahun lagi. Tak sampai 100 tahun lagi. Kita merdeka baru 63 tahun. 100 tahun pun tak sampai lagi. Dijajah dulu 400 tahun. Tapi kita tak dengar orang Melayu jadi Kristian. Tak ada. Paling jahat pun jadi tali barut British je. Tapi masuk agama Kristian tak ada. Gereja tak ada lagi tu. Lah ni tengok lambat-lambat sekarang Melayu murtad pun ada dah. Ada. Sebab apa jadi macam tu? Sebab zaman dulu ni lah pegangan. Mereka pegang alim-alim ulama, jaga alim-alim ulama, ikut alim-alim ulama. Lah ni mana nak ikut? Mana nak jaga? Kita lebih pentingkan dunia daripada akhirat. Kita lebih pentingkan benda yang nak masuk dalam perut daripada apa yang nak masuk dalam hati. Tak cukup makan kita marah. Tak cukup kefahaman agama kita tak marah. Itu yang berlaku hari ini. Inilah zaman yang disebut sebagai zaman Dajjal. Zaman fitnah. Ni Dajjal betul-betul belum keluar lagi. Baru anak cucu cicit Dajjal. Itu pun kita dah tewas. Bayangkan kalau Dajjal sungguh duduk depan mata kita. Kita nak bekalkan apa? Tak ada apa dah. Jaga tuan-tuan. Kan? Batu ni peganglah sungguh-sungguh. Nak. Ini ilmu ni payah. Payah nak dapat dah. Tak lama lagi ulama-ulama ni semua Allah angkat. Allah matikan seorang. Sekarang pun dah banyak yang meninggal dah. Meninggal seorang. Kita baca ni tuan-tuan, yang kat tuan-tuan tu memanglah dicetak baru. Tapi kitab kita baca ni tahun dia hampir kat 200 tahun dah kitab ni. Ni kitab lama. Sekarang kebanyakan, minta maaf, kebanyakan asatizah dah jarang-jarang baca kitab lama. Sebab makin pupus. Kitabnya pun nak pupus, tukang mengajar pun nak pupus. Ada. Lepas tu masa saya mengaji dulu, ustaz saya pesan, kahwin cepat-cepat dia kata. Sebab golongan kita cepat pupus gitu. Takut tak dan kahwin. Ada kan? Sungguh. Kan? Tak lama-lama habis. Sehingga dalam hadis kata, yang tinggal nanti atas muka bumi ni juhalak. Juhalak ni jamak bagi jahil. Maknanya semuanya orang jahil lagi. Jahil ni sebutan Arab. Dengar macam lembut sikit. Cakap Melayu panggil apa? Jahil. Bodoh. Tapi dia kalau cakap bodoh dia marah. Kan? Ni bodoh. Silang ni, lipat baju ni. Cakap sekali lagi. Tapi kata, tak hamkan bodoh, hang jahil. Jahil tak apa. Padahal jahil dengan bodoh tu samalah. Bodoh. Bukanlah bila sebut jahil dia macam tak bodoh sangat. Dia bodoh sikit je. Tak sama berat bodoh dia. Cuma bahasa jahil tu bahasa Arab, bodoh tu bahasa Melayu. Nabi tak sebutlah bodoh sebab Nabi bukan orang Melayu. Nabi sebut dalam hadis jahil, juhalak. Makna jahil tu bodoh. Yang ada atas muka bumi nanti bodoh belaka semua. Semua orang bodoh. Bodoh kat mana ustaz? Bangunan cakar langit. Dia kata. Bodoh kat mana pula ni? Aeon ada. Lotus ada. Sekarang Lotus bukan Tesco dah. Orang macam-macam ni ada shopping mall sekarang. Shopee. Tak payah pergi nak bertekan sekejap lagi dia sampai. Belum tekan sampai dah. Nak kata canggih. Apa pula bodohnya? Ni elok ni. Semua cerdik pandai. PhD lah. Berlambak ni. Habis universiti. Tu tak faham. Makna bodoh di sisi agama bukan bodoh matematik sains. Bukan bodoh akademik.
Tapi makna bodoh dalam sisi agama ialah bodoh tak kenal Tuhan. Tu bodoh. Sebab tu Nabi panggil Arab zaman dulu tu, masa zaman Nabi dulu tu, Nabi sebut golongan jahiliah. Maksud jahiliah apa dia? Bodoh piang. Bodoh sangatlah zaman tu. Kok mana pula bodoh? Bila kita buka sirah, buka kitab-kitab sirah, sejarah, zaman Nabi hidup waktu tu, zaman yang dikatakan zaman jahiliah tu, zaman tu sudah ada supermarket. Cuma tak panggil Lotus lah, tak panggil lah Aeon, kan? Tapi dia panggil pasar Uqas nama dia. Mana di situ sudah ada orang jual beli, berdagang sudah ada dah. Nak dagang itu, jual kain, jual macam-macam jual. Macam zaman kita juga, cuma zaman kita fashion dia lain zaman dulu. Tapi makna ada dah urusan jual beli tu ada dah. Kalau ada urusan jual beli bermakna sudah ada ekonomi. Bila ada ekonomi, kok mana pula bodohnya? Tapi Nabi panggil jahiliah, kan? Dan malah bukan sakat ada pasar, dia ada dewan parlimen. Tapi tak macam kita lah, kan? Dia panggil apa nama tu, Darun Nadwah nama dia. Jadi satu macam bangunan, kat situ tempat berhimpun ketua-ketua kabilah. Ketua-ketua kabilah ni macam YB ya, macam wakil rakyat. Wakil pada setiap kabilah. Zaman dulu dia ikut kabilah. Kabilah ni maknanya ahli keluarga dia, keluarga-keluarga besar. Jadi ada seorang wakil, dia pergi bincang dekat Darun Nadwah tu, bincang tentang masalah di kota Mekah. Okey, ada apa masalah, bincang. Macam sekarang bincang dalam parlimen, okey, masalah negara apa ni, bincang. Nah, bila ada maknanya zaman tu sudah ada sistem politik. Kalau ada sistem politik, takkan bodoh kot. Tapi kenapa Nabi panggil golongan jahiliah? Jadi maksud sini ulama kaji, maksud Nabi jahiliah tu, jahil tu, bukan jahil tak reti urus negara, bukan jahil tak reti urus ekonomi, tapi jahil tak kenal Tuhan. Samalah zaman lah. Zaman sekarang zaman jahiliah balik. Dia akan kembali balik, Nabi kata. Akhir zaman dia akan jadi macam zaman permulaan Islam balik. Sekarang ni jadi macam tu lah. Sekarang zaman jahiliah. Nah, bukan pasal ekonomi hebat, pembangunan hebat, canggih, teknologi canggih, tapi kenal Tuhan, berapa ramai sangat yang kenal Tuhan? Nah, cuba kira berapa biji rumah keliling ni. Tolak yang bukan Islam, mungkin ada berapa kerat. Tapi yang boleh datang hadir ke rumah Allah untuk mengaji ilmu Allah, untuk solat berjemaah sama-sama nak sujud pada Allah, tak ramai. Itu pun yang nak datang, dia nak balik tapi tak jadi nak balik. Takut. Tapi bukan sinilah, tempat lain. Sini bagus. Kan? Kan? Tu dia. Kita nak nampak gambar kan. Tengok esok pagi berpusu-pusu sampai jam jalan. Trafilat merah dia langgar. Takut nanti merah pula kat pejabat ni, paskat merah. Kelang kabut yang sampai jam tu, kelang kabut tu semua nak cari kenal Allah ke nak cari kenal dunia? Bukan salah pergi pejabat, bukan salah pergi kerja. Kalau pejabat kita boleh hadir, takkan rumah Allah tak boleh hadir? Tu maksud dia. Bukan sampai kita halang, jangan cari dunia. Datang bulan depan semua habis dah, jual rumah tidur sini. Daripada jual baik bagi saya. Ada. Bukan maksud suruh kita tinggalkan dunia, tak. Tapi maksud kalau dunia kita boleh pulun, akhirat terlebih lagi kita pulun. Sebab apa? Sebab dunia sementara, akhirat yang kekal abadi. Tiba-tiba yang sementara ni kita pulun. Kan? Pulun lah, kata tok guru kami, tak kering kaki seluar. Tak cukup kerja siang, sambung kerja malam, overtime. Sambung. Tak puas, tak cukup, gaji basic tak cukup, cari lagi. Nak beli kereta sedap sikit, kumpul, cukup dah. Dia pun beli lah, dapat beli kereta. Sonok lah. Tengok senyum sampai telinga. Nak senyum, orang tak ada senyum, punya sonok. Nak masuk kereta, dia rasa macam sedap bawa kereta baru. Nak selampau, orang cakap apa, asyik sangat dengan kereta tu, tak tengok kanan kiri masa keluar showroom tu. Keluar kedai tu tak tengok kanan kiri.
tibai dik lori trailer, mati dia. Contohkan doa. Nah, contoh, mati dia. Mana yang dikatakan tadi dia sungguh-sungguh cari duit tadi? Mana? Ditipu dia dengan dunia. Lah kali pakai oleh setakat keluar tu. Lepas tu tak pakai dah. Bukan setakat tak pakai dah kereta tu. Nah, dunia ni pun dia dah tak ada. Lepas tu menyesallah selama-lamanya di dalam kubur tu. Nak minta bangkit balik tak boleh. Tak ada kata kalau boleh bangkit pun katalah. Minta bodek punya malaikat kata, nak bangkit sangat bih. Keluar dia. Nak cungkir tanah-tanah tu keluar. Keluar dia datang surau ni dengan kapan-kapan tu datang. Nah, dia datang, tak payah kata tuan-tuan dengan saya lompat ke lingkap. Wih, dia kan mati dah. Lari kita. Nak ceritanya mati dah, siapa pun tak nak kita. Itulah. Nah, jadi makna kata dunia-dunia kak. Tapi akhirat jangan sampai tak ada pada hati kita. Sebab kita orang Islam, kita orang beriman. Kita bukan orang kafir. Orang kafir, dia tak ada akhirat pada dia. Dia dunia ni syurga dia. Sebab tu dia gila-gila dengan dunia ni. Kita syurga kita sana, akhirat nanti baru syurga. Dunia bukan syurga. Dunia ni tempat bersusah-susah. Nah, bersusah-susah dengan agama, tolong agama, juangkan agama, jihad. Tu. Bukan nak bersenang lenang. Nak senang lenang nanti kita dalam syurga. Jangan kita terpedaya dengan puak-puak kafir. Terliur dengan kesonokan orang kafir. Hari ni kita tengok dia gelak tawa, dia sonok biar pi. Nah, nanti di hari akhirat dia akan dihumban oleh Allah dalam neraka. Menangis melalaklah dia dalam tu. Kita jangan ikut. Kalau kita ikut, nanti akhirat pun ikut dia juga masuk dalam neraka. Ada. Biar pi ke dia. Nah, dia main judi menang, loteri menang 100-200 ribu. Gang cash ni dalam beg, masuk kat bank. Kita pun tanya, apik macam mana dapat banyak? Saya nombor boleh kasih nombor juga. Dia pergi kubur Cina dia. Cina tak apa, pergi kubur Cina, dah Melayu pergi kubur Melayu lah. Nak ambil nombornya pasal. Minta kat jin. Lain kali pergi kubur tak dapat nombor. Lain kali dia datang surau, tengok ustaz datang, dia kata nombor plate ustaz ni macam berkat ni asal dia. Aduh, kau asam dulu. Kan? Tu. Kamu lah tuan-tuan. Kita ni hidup tak lama dah. Pejam celik, pejam tak celik-celik. Jangan ingat mati tu tua. Jangan ingat mati tu penyakit. Mati bila-bila boleh mati. Muda boleh mati, tak ada penyakit apa pun boleh mati. Ada. Bila dah mati, baru kita nak terengadah. Sudah terlambat. Baik. Jadi segala puji ni ada 4 bahagian puji. Pertama tadi puji qadim bagi qadim. Okey, qadim nanti saya ceritakan apa dia. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Okey, tu qadim hadis pula. Yang ketiga, puji hadis bagi qadim. Terbalikkan dengan yang nombor 2. Yang keempat, puji hadis bagi hadis. Okey, dapat ada 4 baru saya terang. Qadim tu apa dia? Qadim itu adalah pemilik kepada sifat yang nama sifatnya kidam. Nama sifat tu kidam. Yang empunya sifat kidam dipanggil qadim. Boleh? Faham? Nah. Contoh makan tu sifat. Kita yang makan ni tak panggil makan, kita panggil tukang makan atau pemakan. Pemakan tu pemilik sifat makan. Boleh faham? Sebut makan baru faham. Nah, contoh berlari. Berlari tu sifat. Orang yang berlari tu kita panggil berlari ya? Kita panggil dia pelari. Pelari tu pemilik kepada sifat lari. Lari tu sifat dia. Sama lah macam ni. Sifatnya kidam, pemilik pada sifat kidam dinamakan qadim. Okey, faham yang tu dulu. Okey, sekarang nak tengok pula. Kidam tu apa dia? Sifat kidam tu. Kidam ni nanti kita akan belajar lebih detail lah dalam kitab ni. Ni mukaddimah je. Kidam tu ialah artinya tak ada permulaan. Tu makna kidam. Tidak ada permulaan. Maksud tak ada permulaan ni, tidak bermula dengan kosong. Tidak bermula dengan tak ada, lepas tu baru ada. Itu maksud. Jadi yang tak ada permulaan hanya Allah.
Allah tak ada permulaan. Sebab Allah bukan bermula daripada mula Allah tak ada, lepas tu Allah baru ada. Tak betul. Kalau Allah baru ada, siapa yang mengadakan Allah? Mustahil, akal tak boleh terima. Kalau ada yang boleh mengadakan Allah, maka Allah bukan Tuhan. Kalau macam tu, akal tak boleh terima. Allah lah Tuhan. Jadi bila Allah Tuhan, Allah lah yang mengadakan setiap sesuatu. Ada? Allah yang mengadakan setiap sesuatu. Adapun Allah bukan diadakan. Kerana Allah memang ada. Macam tu. Pegang situ. Dia Allah lah yang bersifat dengan sifat kidam. Jadi qadim tu siapa dia? Allah yang bersifat dengan sifat kidam. Jadi qadim qadim tu Allah lah. Sebab qadim tu pemilik pada sifat kidam. Yang bersifat kidam ni siapa? Allah. Jadi yang qadim tu Allah. Faham? Jadi Allah itulah yang dipanggil sebagai qadim. Okey. Kemudian hadis pula. Seterusnya hadis. Hadis ni jangan kita faham hadis yang sabda Nabi tu. Perkataannya sama tapi makna yang lain. Baik, hadis ni pula ialah sifat kepada pemilik sifat namanya hudus. Hadis tu sifat, pemilik kepada sifat hidas tu dipanggil hudus. Macam tadi juga. Jadi hudus itulah empunya sifat. Sifatnya apa? Hadis. Okey. Hadis tu pula kita nak tahu. Hadis tu apa dia? Hadis ni maknanya baharu. Hadis ni maknanya baharu, bahasa lama, bahasa zaman dulu. Kitab-kitab lama dia pakai bahasa lama lah. Dia kata makna hadis ialah baharu. Apa makna baharu? Kita nak faham. Makna baharu ialah berubah-ubah. Tu. Siapa dia yang bersifat dengan sifat berubah-ubah ni? Iaitu kullu ma siwallah. Setiap sesuatu selain daripada Allah. Maksud apa? Makhlukun. Makhluk kita semua. Makhluk jangan nampak manusia je. Semua selain Allah, semuanya makhluk. Tak kira lah syurga, neraka, dajjal, iblis, setan, malaikat, apa lagi? Semua benda tu adalah makhluk. Melainkan Allah, Allah bukan makhluk. Sebab mana makhluk yang dicipta. Adapun Allah bukan dicipta, Allah pencipta. Pencipta Khaliq nama dia. Khaliq makhlukun. Okey. Kenapa dikatakan makhluk ini sifatnya berubah-ubah? Memang ada siapa daripada dulu memang tak tua-tua. Cuba bangun nak tengok muka. Saya maintain juga, maintain kat mana. Nak daripada janggut hitam jadi putih. Ingat tak? Kulit licin jadi kedut. Tak payah percaya produk-produk dalam televisyen tu. Nak kembali muda. Dia nak lagi lari. Mana boleh kembali muda? Tak boleh. Dah ketua-tua juga. Ambil serika gosok bagi strik balik. Tak jadi. Ngelekat dengan serika-serika bawa pergi hospital Manjung. Tak jadi apa. Nak? Koi lama mati. Berubah. Kita tengok berubah alam. Siang malam berubah. Hati kita gitu gak berubah-ubah. Kadang-kadang rajin pergi surau, kadang-kadang slow. Kadang-kadang awal Tok Siap tak sampai lagi, dia sampai dah. Tok Siap pun terkejut. Kui, awal sampai. Hangat. Baru lepas raya dia kata. Dah. Jiwa Ramadan tu ada lagi dia kata. Lama-lama pula slow pula. Orang dah tahiyat akhir baru dia sampai. Sampai tubuh satuan Masbuk Setiawan. Dia jadi presiden. Asal sikit-sikit lambat. Contoh, jangan marah yang datang lambat. Dia ada hal. Ni contoh aja. Kan? Ada contoh. Nak ceritanya sebab apa? Sebab hati kita berbolak-balik. Sebab tu saya ni ajarkan, amalkan doa ni. Kita semayang, tak kira lah semayang wajib ke semayang sunat, sujud yang akhir kan, sujud akhir tu maknanya bangun tu nak tahiyat akhir dah. Sujud tu, masa sujud tu kita doa, Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Maknanya, ya Allah yang membolak-balikkan hati, maka balikkan hatiku untuk taat kepadamu. Kalau tak boleh cakap Arab, tak ingat lah Ustaz ulang balik. Ulang 14 kali tak ingat juga.
Takut lagi lama dia sujud. Allah sorifat kuluk. Kuluknya dia ingat lagi lama. Orang sebelah tengok lama sujud tu. Panjang doa ni, panjang apa dia tak ingat. Kan? Tak apalah, tak ingat yang Arab tak apa, cakap Melayu boleh. Cakap Melayu boleh, tapi dengan syarat jangan berlafaz. Kalau lafaz syarat dalam solat, tak boleh cakap selain daripada bahasa Arab. Cakap bahasa Arab boleh. Cakap Melayu ke apa, tak boleh. Cakap bahasa selain bahasa Arab, batal sembahyang. Habis kita tak erti nak cakap Arab ni, cakap Melayu. Cakap Melayu dalam hati. Duduk tu, senyap, mulut tutup, lintah ke hati je. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, maka balikkan hatiku untuk taat padamu. Nak buat ayat sendiri pun tak apa. Kan nanti kan balik mana? Tak payahlah ikut sebiji. Nak faham makna dia. Makna dia maksudnya Allah yang merubah-rubah hati kita ni, maka kita harap Allah ubah hati kita untuk taat pada Allah. Itu maksud dia. Doa selalu. Moga-moga kalau kita tersasar pun, terkona, kita dapat balik-balik. Kadang-kadang biasalah hidup kita ni kan, kadang-kadang lurus, kadang-kadang bengkok. Jalan pun macam tu juga. Walaupun namanya highway, tak selama-lamanya lurus. Kadang-kadang lurus, kadang-kadang bengkok. Kadang-kadang corner tajam. Kan, terbalik pula. Kan? Tu. Hidup kita macam tu juga. Kadang-kadang kita baik, kadang-kadang ada nakal dia juga. Jadi kita doa minta, ya Allah, bila kita terpesong ke atau kita terbabah ke, minta Allah balikkan balik hati kita. Dan moga-moga kita mati di saat Allah ambil nyawa kita tu dalam keadaan kita tengah taat perintah Allah. Sebab kita tak tahu. Kan? Duk ngaji, Allah tak ambil nyawa. Balik-balik kita tengok wrestling, time tu Allah ambil nyawa. Tengok mati tu macam tu. Tengah tengok Undertaker, pakai spender saja. Kan tak masalah. Jadi minta, ya Allah, nak ambil nyawa aku, ambillah dalam keadaan aku taat padamu. Tengah semayang ke, tengah sujud ke, tengah dengar kuliah ke, gitu. Kan? Tapi bukan kuliah yang ni kan, cepat sangat pula. Kuliah lain-lain nantilah. Ada kan? Gitu nah. Tapi kalau awak nak buat, sebab tu kita doa, ud'uni astajib lakum. Allah kata, doa, aku nak perkenan. Baik, itu hadis. Sifatnya hudus, makna hudus berubah-ubah. Itu sifat kita makhluk. Semua makhluk macam tu, berubah-ubah. Adapun Allah tidak berubah-ubah. Okay, Allah pegang, tidak berubah-ubah. Okay, soalan saja nak test. Kan? Kenapa kita kata Allah tak berubah-ubah? Kalau kita nak kata ke Allah berubah-ubah, boleh tak? Kenapa sebab tu kita kena faham. Sebab tu tuan-tuan jangan ikut sebiji-sebiji apa saya cakap. Kan? Tu yang jadi taksub. Macam pengikutnya ayah P apa semua. Taksub pada guru, apa guru cakap betul aja. Tak, kita tengok apa dia kata, betul tak betul. Sebab tu saya cakap, kenapa bila saya kata Allah tidak berubah-ubah? Kenapa kita kena kata Allah tak berubah-ubah? Kalau nak kata ke Allah berubah-ubah, tak boleh. Dia point dia begini. Kalau saya tunggu jawapan tuan-tuan sampai subuh tak jawab. Ni biar saya jawab lah. Program ni ustaz tanya, ustaz jawab. Ada. Kalau kalau kita kata Allah tu berubah-ubah, bermakna Allah tu pasti ada yang ubah. Makhluk ni berubah-ubah kerana ada yang ubah kita. Kan? Siang dan malam berubah. Mesti ada yang ubah siang tu, ada yang ubah malam tu. Siapa yang ubah? Allah lah. Jadi kalau Allah pun berubah-ubah, siapa yang ubah Allah? Kalau ada yang boleh mengubah Allah, Allah bukan Tuhan lah maknanya. Maka batal. Tak betul. Allah kan Tuhan. Bila Allah Tuhan, Allah tak perlu diubah-ubah oleh sesiapa. Tapi Allah lah yang mengubah setiap sesuatu. Maka tidak layak pada Allah itu bersifat dengan sifat berubah-ubah, yakni Arabnya hudus. Maka sifat hudus tu adalah miliknya makhluk. Kita bersifat dengan sifat hudus, yakni berubah-ubah. Dan nama bagi pemilik sifat hudus ialah hadis. Okey, sekarang dah faham. Qadim tu Allah, hadis tu makhluk. Balik kepada puji yang 4 tadi tu. Bismillah. Okey, yang pertama tadi,
puji qadim bagi qadim. Qadim apa? Qadim Allah. Maknanya Allah puji Allah. Dalam erti kata lain, Allah memuji dirinya sendiri. Kan? Allah puji diri sendiri. Banyaklah dalam ayat Quran, tapi tak payah kita ambil jauh-jauh. Kita ambil yang selalu kita baca je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksud dia apa? Segala puji tertentu bagi Tuhan, segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Yang kata ni siapa? Memang yang baca tu Tok Imam, tapi yang kata, siapa yang kata? Yang firman tu siapa dia? Allah. Seolah-olah Allah berkata, segala puji bagi aku, Tuhan yang memelihara sekalian alam. Maknanya Allah puji siapa tu? Allah puji diri dia sendiri. Layaklah Allah puji diri sendiri. Sebab apa? Sebab memang Allah tempat terpuji. Macam tadi kita sebut dah, tak ada siapa boleh lawan Allah. Memang kita nak puji diri sendiri tak boleh. Istilah orang kata apa? Masuk bakul angkat sendiri lah. Sekarang tak ada dah bakul-bakul, tak ada dah. Mana main bakul? Masuk lift naik sendiri. Ada dia up diri dia. Dia tak. Kita tak layak. Kita nak up kita, ada orang lagi hebat daripada kita. Ada orang lagi bagus daripada kita. Cuma kadang mungkin kita tak tahu. Macam dalam ni, dalam surau ni, kita ingat kita paling bagus sekali amal kita. Kita tak tahu. Ada orang mungkin tahajud dia berapa rakaat, kita tak tahu ni dalam ramai-ramai muka ni. Jangan tengok muka, dia tengok muka. Subuh tak angkat ni kata. Mana tahu, jangan tengok muka. Nah, dia kata muka pecah rumah, itu muka pecah rumah. Tapi hakikat diri dia siapa tahu? Allah je yang tahu rahsia dia, ibadat dia dengan Allah Taala. Itu kita tak tahu. Ilmu lagi kita tak tahu. Kan? Pakai gini orang kenal lah, ni ustaz kot yang kuliah malam ni. Cuba kalau saya datang pakai t-shirt Harok Cafe tulis. Lepas tu seluar jin. Kan? Ki ikat kat lengan ni, ki. Wah, tengok. Gaya kan. Untuk terjadian AJK tinjau. Mana ustaz tak sampai lagi. Tiba-tiba saya duduk atas meja ni. Tadi pakai dengan seluar jin. Assalamualaikum. Sampai dah. Ustaz ke ni kata. Kan? Tak tahu. Sebab apa? Sebab ilmu tu duduk dalam. Kita mana nampak. Gaya pakai je. Ada? Gaya pakai je. Jadi kita tak tahu. Macam wali-wali Allah kita tak tahu dia wali. Kan? Tak semua wali tu pakai serban, jubah. Kadang dia pakai baju biasa. Malah ada di antara wali ni ada banyak gelaran. Dia ada wali kubra, ada wali sugra. Ada satu tu dipanggil wali majzub nama dia. Wali majzub. Majzub ni maknanya disentak, macam mana, disentak akan akal dia. Dia ni macam orang gila, tapi dia wali. Perwatakan dia macam orang gila. Orang tengok ingat orang gila, padahal dia wali Allah. Ada jenis macam tu, dipanggil wali majzub nama dia. Ada. Lepas tu ada di Indonesia ada satu ceramah, nama penceramah tu Habib Rizik Shihab. Ulama hebat lah. Kan? Dia yang menaikkan semangat jihad anak-anak muda apa semua. Dia kalau ceramah tak main suara rendahnya. Suara pam tinggi ceramah. Bagi salam pun kuat dah. Kan? Daripada mula ceramah sampai habis pam kuat. Suara dia lantang. Kalau speaker boleh jatuh speaker. Kan? Kuat suara dia. Tapi dalam dia duduk ceramah tu, kat belakang ni ada seorang pakcik. Pakcik tu tidur belakang. Ni dia ceramah sini, pakcik tu tidur belakang ni. Siap bawa bantal peluk lagi. Bantal peluk bawa dari rumah. Tidur. Bukan tidur duduk gini kita. Kita tidur cover lagi angguk. Betul. Padahal tidur. Nah, ni tak, dia tidur baring tu, ngiring gitu, tidur. Kan? Habis ni ceramah, dia pergi belakang. Dia pergi kat pakcik tu. Dia pergi pakcik tu, dia ambil tangan pakcik tu, dia cium. Anak murid tanya, "Bib, ini orang gila, Bib. Kenapa Habib cium tangannya?" Kata Habib ni bukan orang gila, ini walinya Allah, kata Habib. Habib dia kenal sebab dia pun wali juga. Wali mengenali wali lah. Sebab tu kita ambil pelajaran. Kalau dalam suasana pengajian kuliah macam ni, kalau ada yang tidur jangan marah.
boleh jadi dia wali. Ambil tangan dia cium. Kata, "Hoi." Kan gurau nak jangan marah. Kena. Tu dia. Ada? Jadi yang pertama, qadim bagi qadim, Allah memuji dirinya sendiri. Selesai. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Makna Allah memuji hadis. Hadis apa dia? Hadis makhluk. Allah puji makhluk. Allah puji makhluk ni pun banyak juga. Ni'mal abdu innahu awwab, Allah sebut dalam Quran. Maksud dia apa? Sebaik-baik hamba-Ku yang banyak bertaubat. Tu Allah puji lah. Allah puji hamba dia yang suka bertaubat, walau tak ada dosa, tapi istighfar selalu. Astagfirullah, 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 minta maaf. Kita tengok adab rakyat dengan sultan bila berhadap dengan raja di istana. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Padahal bukan buat salah apa, baru sekali tu dia datang, untuk salah mananya. Ada tak? Tapi ampun tuanku, beribu-ribu ampun, dia sebut gitu tak? Cerita-cerita lama dulu ada. Tengok. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan adab dengan pemimpin. Itu baru dengan pemimpin. Pemimpin tu sama gak dengan kita, dia gak manusia. Agung-agung, sultan-sultan pun manusia macam kita gak. Makan nasi gak dia, bukan makan emas. Betul tak? Berak keluar gak tai macam kita gak. Kan? Mati pun tanam dalam tanah. Mana ada raja mati kat awan ada? Tanam pergi kat awan. Mana ada, sama je kita. Cuma beza pangkat jawatan di dunia. Pangkat jawatan dunia, dia dapat amanah jadi ketua negara dan sebagainya. Kita jadi rakyat. Situ je. Pada sisi Allah, hamba belaka. Kan? Manusia juga, hamba Allah juga. Tapi itu pun disuruh hormat, minta ampun, beribu-ribu ampun. Ini kan pula dengan Tuhan. Tu Allah kata, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba-Ku yang banyak minta ampun, minta maaf. Sebab apa? Sebab dia rasa selalu dirinya banyak dosa. Orang yang merasakan dirinya baik sebenarnya jahat. Orang yang merasakan dirinya jahat sebenarnya baik. Tapi bukan suruh buat jadi jahat, merasa. Aku buat jahat baru jadi baik, dia kata. Salah faham tu. Merasa, maknanya kita dah amal banyak pun rasa macam amal tak cukup. Semayang kita pun takut Allah tak terima, takut bacaan dalam semayang tak betul. Baru kita rasa selalu merendah diri. Ini kadang rasa sombong. Tengah-tengah semayang, Allahu Akbar, baca, merempik lalu, pong, bunyi motor kuat. Dia kata Jahannam tu, neraka Jahannam dia ni. Jangan cakap gitu. Kita tak tahu kan. Dia laju tu mungkin ada sebab. Nak terberak tak tahan sangat. Ni tak tahu. Jangan kita nyumpah orang. Lepas tu kita yang datang surau, kawan yang tak datang surau, kita pelekeh. Ni semua ni tak masuk syurga ni, dia kata. Hoi, macam hang masuk syurga sangat. Dia kata ni aku masuk ni bukan syurga. Ini surau. Masuk surau belum tentu boleh masuk syurga. Silap-silap pula. Datang-datang tapi riak dan sombong. Sembayang rasa sombong, ujub takabur, haba'an mansura, jadi debu yang berterbangan. Pahala tak ada. Balik jumpa Allah muflis. Bayang-bayang pahala tak ada. Ada. Rugi. Jadi kita masa rendah diri, dan kita doakan pula orang yang belum dapat hidayah, moga-moga dapat hidayah. Itulah. Tetapi perbuatan jahat dia tetap kita kena larang. Jangan pula redha. Dia mencuri tu. Jangan cakap dia mencuri. Mana tahu dia jadi alim padahal nampak terang-terang kawan tu panjat bumbung rumah sebelah. Kan? Ada dia mencuri, cakaplah dia mencuri. Mencuri apa ni? Marahlah. Kan? Tapi jangan kita hukum dia jahat selama-lamanya. Boleh jadi hari ni dia pencuri, esok dia jadi wali. Mana nak tahu? Wali Songo. Wali Songo. Salah seorang dia nama Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ni dulu sebelum dia menjadi wali, dia adalah perompak. Sebelum dia jadi wali, dia duduk atas pokok, dia tunggu orang lalu. Nanti orang lalu, dia nak rompak orang tu. Kebetulan lalu-lalu tu seorang ulama. Ulama tu pula pegang tongkat. Tongkat tu warna keemasan. Dalam hati dia kata, hui, ulama ni tongkat dia emas. Bila lalu sampai kat pokok tu, dia pun lompat, dia rampas tongkat tu.
Rampah-rampah tongkat, ulama tu jatuh. Jatuh menangis. Tok guru tu, ulama tu menangis. Bila dia belik tongkat tu, dia tengok, lah bukan emas betul, cuma warnanya je dicat emas, tapi bukan emas. Dia pun campak tu, aku ingat emas, dia kata. Nah, lepas tu bila dia nak belah, dia sampai hati pula tengok ulama tu duk menangis. Dia pun kata, kamu ni jatuh sikit pun menangis. Kata ulama, jangan jatuh macam ni pun nak menangis dia. Kata ulama tu, aku menangis bukan sebab aku jatuh, bukan sebab aku sakit, tapi tadi aku berjalan berhati-hati, aku tak nak pijak rumput-rumput ni. Sebab apa? Sebab aku dengar rumput ni sedang berzikir pada Allah. Nah, tiba-tiba hang tolak aku jatuh kena rumput ni tercabut daripada tanah dan dia mati. Aku tak dengar lagi dia zikir pada Allah. Maka aku rasa bersalah menyebabkan jadi putus zikirnya rumput pada Allah. Sebab itu aku menangis, dia kata. Nah, bila dia dengar gitu, orang ni lain macam, dia kata. Sampai rumput pun boleh dengar berzikir. Kan? Dia pun minta izin nak jadi anak murid. Start tu dia berubah ikut guru tu sehingga diangkat menjadi seorang wali Allah. Namanya Sunan Kalijaga. Tapi jangan faham kena rompak dulu baru jadi wali. Kita pergi rompak dulu. Bebe rompak kan jadi wali, takut tak jadi wali jadi kuali. Ada kan? Ada. Mana nak ceritanya, siapa-siapa pun boleh berubah jadi baik. Jahatlah tara mana pun. Nak. Cuma jangan jadi lebih jahat daripada setan sahaja. Nak, jangan jadi lebih jahat daripada setan. Sehingga setan pun dalam kitab sebut, kitab Bidayatul Talibin. Ya, kalau tak silap. Dia kata, sampaikan iblis ni segan nak mengaku member, nak mengaku kawan. Sebab teruknya daripada, lebih teruk pada dia lagi. Nak? Contoh. Dalam hadis Nabi kata, iblis ni, setan ni, bila dia dengar azan berkumandang, dia akan lari terkentut-kentut. Nabi kata dalam hadis. Maksud lari terkentut-kentut tu maknanya dia terlampau takut dengarnya laungan azan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takut dengar kebesaran nama Allah tu, dia lari. Sehingga kata ulama', dia lari ke tempat yang tak dengar azan. Maka ulama' bahas, kat mana tempat tak dengar azan? Di tengah lautan dan di tengah hutan. Tengah hutan mana ada masjid surau, tengah laut pun mana ada masjid surau. Dia lari sampai situ. Tapi selagi mana tempat tu ada, dia lari pada sini dengar azan sini, dia lari sampai Manjung, dengar kat masjid Manjung pun ada azan, dia lari sampailah dia cari tempat yang tak ada bunyi dah. Tak ada bunyi azan tu, lari. Jadi suatu hari, suatu subuh, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan ni lari nak takut, tapi dia tak lupa member. Dia ingat member dia yang tengah tidur tu. Mat, jom lari sekali. Nak, ni azan ni, lari. Mat tu manusia. Mak tu kata, relax Atan, azan subuh je pun. Dia pun tarik selimut. Setan kata, hui, lagi setan, dia kata. Tu kata lebih jahat pada setan ni. Setan pun terkejut. Aku pun takut, dia kata. Hang tak takut? Tu tuan-tuan, anak-anak muda lah, selalu jangan jaga, jangan terlepas rubuh. Takut kita lebih parah pada setan ni. Setan pun segan nak mengaku kawan, dia kata. Aku pun takut, hang tak takut. Hang lagi setan. Dia kata, sungguh kan? Nah, jadi jaga. Jaga solat, jaga sembahyang, nah. Walaupun kita tak alim, walaupun kita tak warak, paling tidak kita jadi orang yang soleh. Orang yang jaga apa yang diperintahkan Allah. Tak boleh tambah barang sunat, jangan sampai terlepas barang wajib. Gitu je. Kan? Sama lah. Tak boleh pakai kopiah, tak boleh pakai serban, tak boleh pakai ridak, tak boleh pakai jubah, tapi jangan sampai tak pakai kain pelikat. Faham? Ini gaya tengok serban. Orang lain ekor satu, dia sampai dua. Tengok kayu sugi celah telinga ni. Tasbih tak gangkat tangan dah, gantung leher terus. Susah bola pimpong tasbih. Tengok. Dengan kayu tongkat macam Tok Wali datang surau semangat. Tapi kain pelikat tak pakai, nonong gitu, ketukang kanting tentang. Orang kata apa? Gila. Orang gila mana datang kata. Siapa gila? Barang sunat semua dia buat, barang wajib dia tinggal. Tak? Kopiah kalau tak pakai, sah tak sembahyang? Sah.
Nak serban tak pakai sah semayang. Jadi barang ni barang aksesori, barang sunnah. Yang wajibnya tutup aurat. Jangan sampai aurat tak ditutup, yang sunat-sunat pulun sangat. Jangan sampai berseluar pendek, nak tak pakai tudung, tapi mask pakai, pelitup muka pakai. Kok mana gitu? Mana yang wajibnya, mana yang pentingnya, kan? Kalau pakai dua-dua tak apalah. Pakai mask, lepas tu aurat pun tutup, tak apa gak. Ini kita tengok dia pakai seluar pendek, tudung tak pakai. Betul semangat tu 2 lapis pula tu, ikut betul-betul ikut kerajaan kata 2 lapis. Kan? Kita pun pergi farmasi beli sekotak bagi kat dia. Dia kata air dah ada dah, ambil ni tutup ni, kepala ni tutup. Kan? Bagi ajar sikit. Ada. Tu. Baik. Mana tadi? Puji qadim bagi hadis. Selesai. Allah puji makhluk. Yang ketiga, puji hadis bagi qadim. Makhluk puji Allah. Mana makhluk puji Allah lepas sembahyang tu? Zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan kita puji Allah. Ni nak cerita bagi. Tuan-tuan, kalau tak ada hal-hal yang mustahak, duduklah tak lama pun. Kita dunia dah sibuk dah siang hari tadi. Daripada pagi sampai ke petang sibuk dengan dunia. Bahagian malam, biarlah bahagian kita dengan Tuhan. Bahagian ibadat kita. Lama sikit pun tak apalah. Kan? Sebab dunia boleh lama. Dunia kat 8 jam kerja. Takkan bainal maghrib wal isyak ni kita nak duduk solat jemaah, dengar kuliah bukan sampai pukul 12, pukul 1 pagi dah. Saya pun tak larat nak balik, kan? Tapi kita bagi masa sikit untuk bahagian agama. Jadi bila tuan imam dah habis dah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, duduklah dengan imam berwirid dan berzikir bersama dia sampai habis majlis. Kalau ada hal mustahak sangat, ada nak ambil anak balik tuition ke apa ke, tak apa, itu tak apa, tak ada masalah. Sebab ni barang sunat, bukan barang wajib. Habis dah salam, habis dah kita dengan imam sebenarnya. Cuma nak meraihkan majlis imam. Orang buat majlis, kita kena raih macam kita buat majlis kenduri. Orang datang, kita sonok. Mana? Tapi kalau kita buat majlis kenduri, orang tak datang, sedih tak kita? Kan? Sama juga imam punya majlis tu, wirid tu lepas sembahyang tu imam punya majlis. Imam kan main shot seorang kat depan, geleng-geleng kepala. Habis bahagian yang mula-mula tu dia pun toleh ke belakang. Toleh belakang seorang pun tak ada. Kan? Mula semangat dia, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia pun macam doa balik, dia dengan dia balik. tak sambung dah zikir. Janganlah macam tu dah. Jadi kita duduk. Sebab apa? Sebab inilah yang saya sebut tadi, yang ketiga ni, makhluk memuji Tuhan. Kan? Inilah tanda kita nak memuji Allah. Tuan-tuan, memanglah Wahabi memang dia kata mana dalil, mana dalil, mana dalil, tak payah dalil. Kan? Kita nak puji Allah lah, apa masalah? Puji makhluk pun tak payah dalil, apatah lagi puji Tuhan. Nah, puji je lah nak berzikir. Kan tak? Zikir je lah. Takkan sebab zikir tu masuk neraka Jahannam. Dia pakai satu hadis tu, dia pukul rata semua. Ambil hadis, kullu bid'atin dolalah finnar. Semua bid'ah adalah sesat, masuk neraka. Takkan ambil hadis tu, hadis lain banyak lagi. Nabi kata berzikirlah walau dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk atau baring. Itu nak bermakna pula hadis tu? Tu biarlah cerdik. Jangan ambil satu hadis nak pukul rata semua. Tengok, bahas semua benda ilmu, bahas semua hadis. Janganlah faham satu ni nak pegang yang tu saja. Ni puak-puak Wahabi lantak ke dia. Kita berzikir. Kalau kita tak berzikir ni, bila kita nak berzikir? Bila? Masa naik motor kita berzikir? Jarang-jarang lah. Bahagian masa warak, semangat warak tu ada lagi boleh Tafilat merah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai kawan lalu sebelah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semangat dia. Hari itulah esok. Esok tak ingat dah. Kan? Jadi ulama kita dulu, nenek moyang kita dulu, ulama-ulama dulu, dia tahu dah PM kita macam mana perangai kita ni. Sibuk sangat dengan dunia nanti. Jadi dia rutinkan kita. Jadikan satu wirid kebiasaan. Selepas mayang, membaca sekian-sekian. Moga-moga mati esok ada amalan kita buat balik. Ada gak kita zikir? Ada gak kita tahlil? Kalau tak buat tahlil, bila kita nak la ilaha illallah 100 kali? Bila? Masa tu lah. Kalau tak baca, ni
Wahabi sabotah apa ni? Oh dia. Jangan tarik. Dia tarik kat mana? Tak bunyi dah. Jangan tarik. Adik, abang jangan tarik. Dengar juga kan suara saya ni kuat. Baik. Mana tadi? Ada. Jadi kita zikirlah. Zikir. Moga-moga itu jadi amalan buat kita esok nanti di sana. Macam contoh kita tak baca Yasin malam Jumaat. Bila kita nak baca Yasin? Kata mana dalil baca Yasin malam Jumaat? Tak kata wajib mesti malam Jumaat. Malam mana-mana pun boleh. Tapi kenapa ulama' pilih malam Jumaat? Sebab zaman dulu-dulu ikut syariat Islam sekarang ni kurang sikit. Zaman dulu-dulu cuti kerja ialah Jumaat Sabtu. Zaman dulu macam tu dia ikut. Sebab tu zaman dulu laksana undang-undang hudud. Kalau di Perak ni panggil undang-undang 99. Kalau di Melaka hukum konon Melaka. Mana dah melaksanakan ikut cara Islam tu dah berlaku dah dulu. Barat datang, kapil British ni datang jajah negara kita, diubah habis semua sistem. Sampai ke hari ni kita ikut cara dia. Kan? Jadi dulu-dulu begitulah cutinya. Tak buat kerja, tak pergi ke laut, tak pergi ke mana. Orang zaman dulu Jumaat Sabtu rehat, cuti. Jadi bila Jumaat tu cuti, malam Jumaat tu lah kita nak berhimpun meraihkan. Sebab Jumaat hari raya bagi orang Islam. Dihimpun malam tu dalam banyak-banyak surah dipilih surah Yasin. Ulama' pilih surah Yasin. Nak baca suratul Kahfi tak apa, baca surah apa pun tak apa. Tapi ulama' ajar kita nak diambil dalam banyak surah, dia ajar kita suruh baca surah Yasin. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi kata surah Yasin itu jantung Al-Quran. Nak baca seluruh Al-Quran tak mampu. Mana? Kita ambil bahagian jantung pun jadilah. Sebab macam anggota badan kita kan? Kalau anggota saja ada, jantung tak ada, boleh gerak tak? Tak boleh gerak. Jantung tu utama dia kan? Jadi kalau mu tak boleh nak dapat seluruh Al-Quran, mu nak baca 144 surah kan? Saya 114 surah, kamu tak boleh nak baca semua surah. Paling tidak mu ambil jantung dia. Mana jantung dia? Surah Yasin. Tu lama ajar kita. Maka baca Yasin malam Jumaat. Tapi bukan wajib mu nak baca malam hari lain pun boleh. Supaya jadi amalan, supaya mati esok adalah baca kat Yasin, ada kat tahlil. Ini semua benda bid'ah. Dan mana amalan? Apa yang kita nak bawa jumpa Allah Ta'ala nanti di hari akhirat? Tak ada apa amalan. Tu. Yang terakhir, yang keempat, puji hadis bagi hadis. Makhluk puji makhluk, sama-sama makhluk. Kita sama-sama kawan ke, ataupun kita tengok kucing. Kucing tu comel, bulu dia cantik kan? Kita kata comelnya kucing. Kita makhluk, kucing pun makhluk. Okey, baik. 1, 2, 3, 4 ni semua sekali ni puji qadim bagi qadim, qadim bagi hadis, hadis bagi qadim, hadis bagi hadis. Semua ni adalah kunci dia. Puji tu datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Saya buat contoh nak bagi mudah faham Jangan potong sekerat-sekerat. Ni nak bagi faham. Katalah contoh Allah di sini, makhluk di sini. Bukan kita menempatkan Allah, jangan salah faham. Ini untuk pelajaran sahaja. Allah sini, makhluk sini. Okey, sekarang kita kata puji ni datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Maknanya puji datang daripada Allah dan balik pada Allah. Tak ada dekat makhluk ni, tak ada. Okey, sekarang kita tengok satu-satu balik. Yang pertama, puji qadim bagi qadim. Allah puji Allah. Jadi puji itu datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Jadi yang pertama senang faham. Puji qadim bagi qadim, selesai. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Puji itu datang daripada Allah. Allah puji siapa? Makhluk. Puji itu datang daripada Allah, tapi kembali pada makhluk. Tidak kembali pada Allah. Seolah-olah nampak macam tu. Sebab Allah puji makhluk saja. Sedangkan kunci kita pegang tadi, puji ni datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Tiba-tiba bila Allah puji makhluk, puji itu datang daripada Allah, tapi terhenti di makhluk. Adakah begitu? Soalan timbul. Ulama jawab tidak sebenarnya. Nampak zahirnya macam tu, hakikatnya tidak. Okey, contoh Allah puji makhluk tadi. Katalah Allah puji makhluk ni bangkit tahajud di tengah malam, dia bangkit. Orang lain tidur, dia bangkit sembahyang tahajud. Allah panggil para malaikat, Allah kata tengok ni, hamba aku ni. Orang lain semua layan nyenyak tidur, tapi dia tolak bantal tilam dia sebab dia nak sujud pada aku. Aku sangat bangga pada dia. Allah puji dia. Kan? Allah puji hamba yang kuat taat beribadat. Persoalan yang timbul,
Siapa yang bangkitkan dia di tengah malam? Kalau bukan Allah. Kita boleh datang surau, solat jemaah, dengar kuliah. Siapa yang gerakkan kaki kita sampai ke sini? Kalau bukan Allah. Guru saya kata, Syekh Omar, dia kata, kalau kamu yang kata kamu jalan ke masjid surau, aku nak tanya berapa langkah kakimu daripada rumah. Dia kata esok boleh, esok tak cik lah, nak tadi. Dia kata, oh mana nak tahu, dia kata. Memang tak tahu. Nak, kamu kata kamu yang jalan, kaki yang langkah tu kaki siapa? Kaki kamu kan, patut kamu tahulah. Kenapa kamu tak tahu? Sebab sebenarnya bukan kamu yang berjalan, tapi Allah yang menjalankan kamu sampai ke sini. Jadi maknanya semuanya Allah kita sebenarnya. Itu yang Imam Syafi'i kata dalam syairnya, aku tak layak masuk syurga, tetapi aku tak sanggup masuk neraka. Bukan tak layak tu tak nak masuk syurga, tapi tak rasa macam nak layak kot mana. Sebab apa? Sebab semua yang kita buat bukan kita buat, Allah yang tolong kita buat. Kita sembahyang ke? Ke Allah yang gerakkan perbuatan? Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang cipta kamu, dan Allah juga yang cipta segala perbuatan kamu. Mana yang kita punya? Tak ada. Lepas tu Iwan Dandut tu, dulu dandut lah, sekarang dah nyanyi nasyid. Dia kata, ini semua Allah yang punya, bukit Allah punya, semua Allah punya. Saya nyanyi ikut tune sendiri ya. Dia nyanyi, dia kata semua Allah punya. Dia dandut pun faham. Kan kita tak faham tak? Jadi ni semua Allah punya. Termasuk ibadat kita pun Allah yang punya. Batu apa kita nak rasa kita hebat? Apa kita nak rasa kita bagus? Aku yang Ramadan marin hebat. Tahajud tak tinggal. Nah, tarawih tak miss. Wah. Dia nampak dia tu. Kalau dia nampak Allah, kat mana? Ada Allah semua. Kalau Allah tak tolong kita, tak jadi kita. Jadi maknanya bila Allah puji makhluk, hakikatnya sebenarnya Allah macam puji diri dia sendiri juga. Bukan kita. Kan? Contoh lagi, saya buat contoh. Kita ambil tanah liat tu, yang kat Kuala Kangsar tu, kita buat jadi labu sayung. Bakar bagi kerah, lepas tu kita buh warna cat, buat lukis gambar bunga. Dah siap elok, kita buh depan. Kita pun cekak pinggang ni. Dia kata, ish, cantiknya labu sayung, siapalah buat? Kita kata tu. Kawan kita pun datang, siapa buat? Aku. Jadi bila dia puji labu sayung, bermakna dia puji siapa? Dia puji diri dia sendiri. Sebab dia yang buat labu sayung. Sama juga, Allah puji hebatnya makhluk. Siapa yang buat makhluk tu hebat? Allah. Jadi sebenarnya Allah yang puji diri dia sendiri, bukan kita pun. Boleh? Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, puji hadis bagi qadim. Makhluk pula puji Allah. Zikir tadi, subhanallah. Makhluk puji Allah. Kunci kita kata tadi, puji ni datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Tiba-tiba puji ni datang daripada mulut makhluk, tapi berakhir pada Allah. Mana yang kata datang daripada Allah? Sama juga. Soalannya, yang kita boleh sebut subhanallah, siapa yang menggerakkan lidah, gigi, mulut kita boleh kumat-kamit cakap? Allah. Jadi yang izin boleh berzikir ni Allah. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Takkan berganjak walau sebesar zarah, melainkan dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Sebab tu saya cakap tadi, duduklah sat zikir dengan Tuan Imam. Kerana apa? Kalau kita jenis tak ada sibuk apa pun, kalau ada hal tu cerita lain. Ni dak balik lagi nak tengok TV je. Dia pun cepat-cepat pula. Takut-takut bukan sebab dia balok, bukan sebab dia malas, tapi Allah tak izin mulut dia untuk zikir sebut nama Allah. Sebab apa? Allah tak suka pada dia. Allah benci pada dia. Itu kita takut. Lepas tu janganlah. Kita duduklah saat tak lama pun, sekejap aja. Lepas tu nak balik-baliklah. Kan? Tapi yang ada urusan mustahak, itu cerita lain. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, puji qadim bagi qadim, puji hadis bagi hadis, makhluk puji sesama makhluk. Kalau tuan-tuan faham 1, 2 dan 3, maka yang keempat pasti faham. Faham? Kalau faham, tak payah hurai lah. Kata hurai jugalah Ustaz. Ni last. Jadi contoh tadi, orang tadi dia puji kucing. Comelnya kucing ni.
Soalan kita, siapa yang menggerakkan hati orang tu untuk puji kucing tu? Kalau bukan Allah. Dan kucing tu cantik, siapa buat? Manusia buat ke? Allah yang buat. Tuan-tuan cuba tengok. Kadang-kadang saya Allah kaji ciptaan Allah. Kajilah ciptaan Allah. Ciptaan makhluk apa kaji? Allah. Cuba tengok bulu kucing. Bulu kucing tu ambil selai, cuba tengok. Dia warna dia, contoh kalau kucing tu coklat hitam, katalah contoh. Kan? Tompok dia tu. Mula-mula coklat pekat, lepas tu coklat tu pudar-pudar, lepas tu masuk hitam. Dia tak ada lain tu. Dia masuk halus, tahu-tahu dah berubah warna dia. Cuba manusia buat, boleh? Mana boleh buat? Kita buat serap, garis kan tu. Warna lain. Jadi tengok, Allah buat siang dan malam bertukar. Daripada malam tukar ke siang. Adakah Allah terang terus? Tak. Tahu-tahu dia mula gelap, terang. Dah terang. Halus, kita pun tak perasan, dah terang. Kan tu gak malam, terang, lepas tu gelap. Kita pun dah. Ciptaan makhluk boleh buat, manusia boleh buat. Tok Siap nak tutup lampu, dia tutup pelan-pelan. Nak bagi lampu tu. Lain kali Tok Siap shot itu. Kena karen. Tak boleh. Kita tutup, pak. Kita buka, pak. Cuba kalau Allah buat alam ni macam tu. Tepat pukul 8 tak. Pina mata-mata tengah bawa kereta, babah habis langgar sawit. Kan? Masuk je maghrib malam, tok, gelap terus. Jam. Lampu tak ada buka, langgar habis trailer. Itu Allah Maha bijak. Allah hebat sekali. Kita tak ada hebat. Orang bangga sangat ciptaan makhluk. Tengok KLCC, hui, bangunan tinggi no, dia kata. Apa hang nak kagum sangat sakat tinggi? Tu Allah buat gunung Everest lagi tinggi dari segala bangunan pencakar langit. Nah, Allah buat. Apa tak nampak? Kan? Tengok Allah, manusia buat tayar kereta sehebat mana pun paling kuat 5 tahun. Boleh pakai. Lama-lama tayar dia dah keras, kena tukar. Kan? Tapi Allah buat tapak kaki kita ada, kena tukar. Di kedai Dunlop, bos jalan sudah makin sengit, bagi straight balik boleh, alignment lari. Mana kereta? Apek tanya. Bukan kereta, kaki saya. Apek tu ambil sepanah hidup, ketuk atas balik. Ayah, ini Tuhan buat. Tuhan buat, tak payah tayar tukar punya. You pakai sampai you mampu lah. Dia pun faham, mana dia tak mengaji. Nampak? Mana ciptaan Allah? Mana ada kena tukar ke apa, dia pakai. Allah bagi pakai. Ada. Makhluknya kena sampai masa kena ubah gitu gini. Tu hebat. Jadi bila kita faham 1, 2, 3, 4 ni, maknanya puji tu semuanya milik Allah. Puji tu datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Kalau lalu pun dia lalu je kat makhluk, singgah pun tidak, lalu saja. Jadi tak ada bahagian pun kita ni. Itulah sebab ulama terjemah, alhamdulillah, segala puji tertentu hanya bagi Allah. Untuk Allah tadi. Boleh faham takat ni? Dia kata boleh. Lepas tu habis-habis ni, kawan dia tanya, habis semayang, kawan tanya, tadi hang faham? Faham lah juga, boleh lah. Hebat hang faham. Dia pun jawab, Allah lah, ni semua Allah lah. Dia kata, padahal dalam hati, bahawa hang kenal aku siapa? Tak jadi juga. Kita nak luar dan dalam, semuanya Allah lah. Jangan cakap mulut je, Allah lah, hati, wah, nak bangga diri, tak mau. Nak semuanya Allah. Baru kita jadi insan yang kerdil, yang tunduk pada Allah. Biar jawatan kita tinggi melambung pun, jadi bos, manager ke apa ke, pensyarah ke apa, belajar tinggi sampai PhD, EFG sampai XYZ ke, tak kira lah. Hebat macam mana pun, aku hanya hamba. Aku banyak lagi kelemahan. Allah lah segala-galanya. Pegang situ. Barulah kita tak jadi insan yang sombong. Boleh? Jadi kita habis takat ni, dan kita akan sambung nanti allazi tafarda bil wahdaniyah. Tolong tandalah seorang ke. Nanti kan ulang lagi alhamdulillah bila nak habis setahun alhamdulillah tu kan. Kan. Jadi alhamdulillah dah habis, bismillah pun dah habis. Kita nak sambung lepas ni allazi tafarda bil wahdaniyah. Jadi kalau saya tanya berarti kat mana, ustaz sambung kat allazi tafarda bil wahdaniyah. Sebab tengok, tanda saya tanda, tapi banyaklah. Sebab surau lain, masjid lain pun mengajar juga. Warna je ada, tapi tak tahu yang mana satu.
Boleh nak? InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Patut muka lain macam 9.23 dah. Tak apa, bahagian untuk agama lebih masa sikit, tak apa tak? Baik, jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Dan macam biasalah, di luar sana tu ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami di Batu Hampar Beruas. Jadi tuan-tuan tengok-tengoklah, membeli sambil menderma. Sebabkan lama dah tak datang, tuan-tuan kena beli banyak sikit lah. Nah, jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.